Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatan wassalaman ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Haji Abdul Halim Arabi selaku pengurusi masjid, ashabul fadilah, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai serta ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan puan-puan, bapa-bapa, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian. Terlebih dahulu sebelum kita memulakan majlis kita, marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah kurnianya pada malam ini kita dipertemukan buat sekian kalinya di dalam masjid yang barakah ini untuk kita meneruskan pengajian kita. Pada malam ini saya mengajak ibu bapa semua yang hadir untuk sama-sama kita membaca surah Yasin. Terlebih dahulu niat dengan seikhlas-ikhlas hati untuk kita hadiahkan ganjaran pahala bacaan kita khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan tidak lupa untuk roh-roh ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita yang telah meninggal dunia, untuk roh-roh seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang mati baru dan juga yang mati lama. Di samping itu kita nak doa selepas baca Yasin ini untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat, dan keselamatan negara tanah air kita. Sempena kita nak sambut esok hari Malaysia, sebagai tanda kita ni orang beriman, kita kena doa untuk keselamatan negara. Sebab Nabi SAW bersabda, hubbul watan minal iman, cinta kasih kepada tanah air sebahagian daripada iman. Sebagai tanda kasih kita, sayang kita, cinta kita kepada negara tercinta, tempat tumpah darah kita, kita berdoa supaya Allah Ta'ala selamatkan negara kita daripada sebarang bencana, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memulihkan ekonomi negara, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan rakyat dalam negara ini daripada berkelahi, bermusuh-musuhan, bunuh-membunuh antara satu dengan lain. Untuk itu marilah sama-sama kita baca Yasin malam ini dengan sepenuh keikhlasan hati kita, dengan bacaan yang baik. Tidak ada yang terlalu lambat, tidak ada yang terlalu cepat. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وإلى أرواح آبائه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وخصوصا إلى هذه النيات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. InsyaAllah sama-sama kita mengaminkan doa yang akan saya bacakan dengan sepenuh keikhlasan hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نتوسل إليك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبكرامة قراءة سورة الفاتحة وطور ياسين أن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة. استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في شرطك المصون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم فرجا يا مفرج الهموم فرجا يا مفرج الهموم فرجا فرج عنا همومنا وغمنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam hari yang penuh dengan keberkatan, di dalam bulan-bulan haji yang penuh dengan keberkatan ini juga ya Allah,
Kami memohon kepadamu agar engkau mengampunkan akan segala dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua-dua ibu bapa kami, dosa-dosa isteri-isteri serta anak-anak menantu kami, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sahaja mereka berada. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sampaikanlah ganjaran pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang telah kami bacakan kepada junjungan besar kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kepada roh-roh ibu-ibu, bapa-bapa kami, datuk nenek moyang kami, dan kepada roh-roh seluruh kaum muslimin muslimat yang mati baru dan juga yang mati lama, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berkat bacaan Al-Quran dan surah Yasin ini juga kami memohon agar Engkau merahmati roh-roh muslimin muslimat seluruhnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu juga, ya Allah, agar Engkau selamatkan negara kami, selamatkan tanah air kami Malaysia yang kami cintai ini, ya Allah. Jauhkanlah negara kami daripada timpa sebarang musibah ataupun bala bencana, ya Allah. Selamatkanlah seluruh rakyat yang berada di dalam negara ini, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada berlakunya perbalahan dan juga pertumpahan darah dalam negara kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah keluarga-keluarga kami, selamatkanlah rumah tangga kami, selamatkanlah kampung halaman dan taman-taman tempat kediaman kami, ya Allah. Selamatkanlah kami di dunia dan selamatkanlah kami di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu seluas-luasnya untuk kami. Bukakanlah pintu-pintu keampunan-Mu seluas-luasnya untuk kami, ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu rezeki yang halal seluas-luasnya untuk kami, anak-anak cucu kami, dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jalinkanlah hubungan kasih sayang dan persaudaraan Islam yang kukuh di antara sesama kami. Jauhkanlah kami daripada berpecah belah, berkelahi, bermasam-masam muka, apatah lagi berdengki-dengkian antara sesama kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kekuatan kepada kami dengan kekuatan rohani dan kekuatan jasmani, kombinasi daripada kedua kekuatan itu, ya Allah, agar dapat kami melipat gandakan, memperbanyakkan amal-amal soleh kami kepadamu, ya Allah. Apabila Engkau akan mematikan kami nanti, ya Allah, matikanlah kami di dalam iman dan di dalam Islam, matikanlah kami semua di dalam husnul khatimah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, berkat kehadiran kita malam ini kita dapat baca Yasin. Agak-agak ibu-ibu bapa-bapa, agak-agak ibu-ibu bapa-bapa, bilakah kali terakhir tuan-tuan baca Yasin? Adakah minggu lepas, bulan lepas, ataupun tahun lepas? Agak-agak selok diary perjalanan hidup kita. Agak-agak bilakah malam terakhir ataupun hari terakhir tuan-tuan baca Yasin? Maka pada malam ni saya sengaja mengajak ibu bapa sekalian untuk sama-sama kita baca Yasin. Moga-moga dengan berkat bacaan Yasin dan doa kita tadi, Allah Subhanahu wa taala memakbulkan doa kita, menyempurnakan dan menunaikan segala hajat-hajat kita, insya-Allah. Esok hari Malaysia, Ustaz, esok hari Malaysia. Jadi macam saya kata tadilah, sebagai tanda kasih sayang cinta kita kepada negara, tanah air, kita berdoalah bagi negara kita selamat. Sebagaimana yang dibacakan hadis tadi sebagai muqaddimah, Nabi bersabda, hubbul watan minal iman.
cinta, kasih sayang terhadap watan, tanah air. Minal iman adalah sebahagian daripada iman. Jadi kita berdoa untuk kesejahteraan, keselamatan negara, seluruh rakyat dalam negara ini, lambang keimanan kita. Kalau orang yang tak sayang, tak cinta kat negara, dia minta doa supaya jadi huru hara. Saya nak tanya semua yang hadir malam ni, siapa di kalangan tuan-tuan yang mau negara jadi huru hara? Angkat tangan, saya nak tengok muka dia. Abang Rahim, belakang sana, suka tengok huru hara? Tak suka. Tuan Haji Halim, tak suka. Saudara Rais kita, baju merah. Tu dia main tu, dia bagi signal. Dia tak pi, tapi dia pakai baju merah. Siapa nak pi, tapi jaga elok-elok. Dia tanya ustaz, macam mana ustaz? Nak pi ke tak pi? Saya kata suruh pun tak mau, halang pun tak mau. Suruh pun tak mau, halang pun tak mau. Macam orang main tanya saya, ustaz, macam mana pendapat ustaz? Nak berkongsi pengalaman. Macam mana kalau saya nak tambah seorang lagi? Maknanya dia nak tambah isteri, nak kahwin 2. Saya kata, suruh pun tak mau, larang pun tak mau. Suruh takut saat ni lepas sebulan dia kahwin 2. Jadi masalah, dia main tala kat kita. Nak halang pun tak boleh sebab hukum Allah. Nak halang pun tak boleh sebab hukum Allah. Jadi tak apa. Yang pentingnya kita dah berdoa dah. Tak boleh halang. Orang nak pi, orang pi. Lagi ramai, lagi bagus. Tapi jangan sampai tak semayang sudah. Semayang. Atas jalan pun semayang. Bawa air mineral. Sebab insyaAllah esok tak ada water cannon. Bawa air mineral. Masuk waktu semayang, semayang atas jalan. Nak pergi masjid tak boleh lah. Semayang atas jalan, sah ke tak sah? Semayang atas jalan, sah ke tak sah? Sah. Semayang atas jalan. Ramai-ramai. Di Mekah orang semayang atas jalan tak ada masalah pun. Semayang atas jalan. Bukan semayang hari-hari. Atas jalan. Berapa puluh tahun sekali tiba-tiba ya kita nak buat pergerakan himpunan baju merah semayang atas jalan. Tak ada masalah. Orang pakai ambil gambar, cantik saja baju merah. Cantik tak? Cantik. Semayang, jangan tak semayang. Jadi dalam majlis kita malam ni, saya nak ajak kita untuk ingat sama tentang kematian. Malam ni bukan tajuk GHB ataupun tabung haji ataupun GST ataupun MARA. Tak. Nak komen tentang parti rakyat Malaysia pun kita tunggu esok. Esok pengisytiharan. Lepas isytihar ROS lulus, tuan-tuan jemput saya nak main ceramah. Tajuk tu ya. Boleh je Lim? Boleh. Buat banner tak dekat roundabout tu. Saya nak bagi tajuk tu je. Malam ni saya tak mau komen. Tapi saya nak bagi tahu prinsip saya amat tidak setuju. Karena ia bercanggah dengan ajaran Islam. Dalil dia tunggu selepas pengisytiharan. Tadi ikut saya komen benda tak ada, kita pergi duk komen tak tentu hala tu, buang masa. Jadi apapun prinsip dan pendirian saya amat tidak setuju. Dan itu merupakan perkara yang mensia-siakan sahaja, tidak mendatangkan faedah, terutama kepada orang Melayu dan kepada orang Islam sendiri. Jadi pada malam ni setelah kita baca Yasin, saya nak ajak ibu bapa baca satu hadis. Ramai-ramai baca. Tanda kata kita mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala
sallallahu alaihi wasallam, syubu majalisakum bimukaddiril ladzat. Qalu wa ma mukaddirul ladzat. Qalu wa ma mukaddirul ladzat. Qala al-mautu. Sekali lagi, syubu majalisakum bimukaddiril ladzat. Qalu wa ma mukaddirul ladzat. Qala al-mautu. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Nabi kata syubu, shin waw, ba waw alif, syubu fi'lul amri, fi'l amar, bukan syabu. Syabu hak budak-budak muda duk ambil tu syabu, ni syubu. Ataupun haru biru lah. Syubu, campurkanlah majalisakum, majlis kamu, majalisakum, majlis kamu, bimukaddiril lazat, dengan perkara-perkara yang mengerohkan kelazatan. Dalam majlis-majlis kita, perhimpunan kita, di rumah ke, kita duduk tak mana-mana ke dengan 4-5 orang kawan kita, dalam masjid ke, dalam surau ke, dalam dewan ke, dalam apa-apa majlis, Nabi kata campur sikit, sebut sikit, ambil peluang 4, 5, 6 minit, 10 minit ke untuk mencerita tentang apa? Tentang mukaddiril lazat, perkara-perkara yang mengerohkan kelazatan, yang mengerohkan kelazatan. Bila sahabat-sahabat Nabi SAW mendengar perintah Nabi itu, maka Nabi sama sahabat berkata, berkatalah oleh beberapa orang sahabat, wama mukaddirul lazat, apakah yang mengerohkan kelazatan itu? Apakah perkara-perkara, penyebab-penyebab yang boleh menyebabkan kelazatan itu jadi keroh? Nabi sebut, Nabi jawab, al-maut, kematian. Yakni dalam apa-apa majlis kamu pun, kata Nabi, ambil peluang untuk sentuh sikit tentang mati. Bila cerita tentang mati tu, dia jadi keroh. Tengah duduk seronok pun dia jadi keroh. Suasana jadi tenang, suasana jadi aman. Ingat apa? Ingat mati. Dalam 300 hadis bimbingan ni, ada dekat rak kita tu, Dr. Haji Zahazan Muhammad pun telah mengemukakan sebuah hadis. Aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyakkan oleh kamu mengingati perkara yang boleh membinasakan kelazatan. Aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyakkanlah oleh kamu, wahai sahabat-sahabatku, wahai umatku, kata Nabi, perbanyakkan apa? Zikra, mengingat, hazimil lazat, perkara yang boleh membinasakan kelazatan. Makna dia banyak ingat apa? Ingat mati. Sunnah Nabi suruh kita banyak ingat mati, sebab kita semua akan mati. Allah Ta'ala dia akan cipta sebab. Tak mati macam tu saja, tiba-tiba tergolek mati, tak. Dia bagi jadi sebab.
Pagi esok bapak tengah jam lagi nak masuk waktu subuh, jaga. Jaga-jaga pi bilik ayam. Lepas pi bilik ayam, gosok gigi dah, mandi, gosok sabun semua dah. Selesai semua, ambil uduk. Lepas ambil uduk, lepas ambil semayang, keluar daripada bilik ayam. Kebetulan pakai kasut kayu. Kasut kayu pakai terompah. Langkah-langkah, kebetulan langkah yang terakhir tu kasut kayu kita terompah, kita tu tersangkut kat bendui. Bila tersangkut, kita tak boleh nak kontrol badan kita, jatuh. Jatuh dalam keadaan beruduk ni. Kepala terantuk sikit ya. Kepala serantuk sikit ya dekat tangga ataupun dekat lantai. Mati. Masya Allah. Allah Ta'ala ciptakan apa? Sebab kematian. Baru-baru ni di Padang Cempedak, kampung saya, Allah Ta'ala ciptakan apa? Sebab kematian. Pukul 2:30 pagi, 3 pagi dalam keadaan suasana hujan lebat, tiba-tiba berompak masuk dalam rumah. Ingat tak cerita? Apa ni? Langsung abang. Padang Cempedak. Rompak masuk 5 orang masuk dalam rumah. Ikat isteri, ikat anak, ikat menantu, tengok-tengok dia tak ada. Duduk bilik dapur, bilik belakang. Abang Din almarhum. Pencuri masuk, perompak masuk, picekup dia. Kebetulan dia ada sakit asma, penat. Mungkin dia terkejut. Pukul 3 pagi, jaga-jaga, orang pakai topeng, 6 orang duk talar kat kita. Pakai topeng, pakai sarung tangan. Kalau kita terkejut tak? Terkejut beruk. Dah lah terkejut. Orang tua-tua kata terkejut apa? Terkejut beruk. Dah lah kawan tu ada sakit jantung, penat, terkejut, menyebabkan boleh mati. Allah Ta'ala jadikan sebab. Duk elok-elok di Malaysia, naik kapal terbang, jadi tetamu Allah pi Mekah. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadikan sebab, mai ribut apa? Ribut pasir kencang kuat, keren terbalik, berum kata, mati. Ada orang yang mati dalam keadaan duk sujud dan Quran duk depan dia. Masya Allah. Sebab tu Nabi kata apa? Syubu majalisakum bimukaddiril lazat. Qalu wa ma mukaddirul lazat? Qala al-maut. Campur adukkan majlis-majlis kamu dengan menyebut tentang perkara yang boleh mengerahkan kelazatan. Maka sahabat tanya, apakah perkara yang boleh mengerahkan kelazatan itu wahai Rasulullah? Jawab Nabi, al-maut. Dalam majlis kamu jangan lupa untuk peringat tentang kematian, supaya kita pakak-pakak buat persiapan untuk mati. Persiapan untuk mati. Berdoa supaya Allah Ta'ala matikan kita dalam husnil khatimah. Ada orang dia buat solat hajat khusus setiap malam sebelum tidur. Solat hajat apa? Solat hajat supaya Allah Ta'ala matikan dia dalam husnul khatimah. Mati tengah duduk sujud, mati tengah duduk baca Quran, mati sedang berjihad fisabilillah, mati duduk dalam masjid, mati sedang duduk sapu sampah di masjid nak bagi rumah Allah nampak cantik. Masya Allah. Kita berdoa supaya kita mati dalam husnul khatimah. InsyaAllah 10 minit, 20 minit lagi saya berhenti. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berkata, Sayyidina Ali ni siapa dia? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus merupakan menantu Nabi kita. Sahabat Nabi, nama dia Ali karramallahu wajhah.
Orang lain radhiyallahu anhu mai kat Sayyidina Ali orang panggil apa? Karramallahu wajhah. Sayyidina Ali yang Allah muliakan wajah dia. Sayyidina Ali yang Allah Ta'ala muliakan wajah dia, dia panggil jumlah du'aiyah. Jumlah bukan jumlah 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah tu, jumlah dalam bahasa Arab dia panggil tanda ataupun ayat. Dalam ayat itu mengandungi doa. Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali yang Allah Ta'ala muliakan wajahnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang Allah Ta'ala redha terhadapnya. Itu dia panggil apa? Jumlah du'aiyah. Ayat yang dalam ayat tersebut mengandungi doa. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i yang Allah Ta'ala merahmatinya, ayat itu mengandungi apa? Doa. Dia panggil jumlah du'aiyah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, Sayyidina Ali yang Allah Ta'ala muliakan wajah dia berkata, pasal apa Sayyidina Ali dapat gelaran karramallahu wajhah? Sejarah mencatatkan masa mak dia duduk mengandung kat dia. Masa mak dia duduk mengandung, ibu dia duduk mengandung kat dia, zaman tu zaman jahiliah lagi. Bila mak dia menghadap muka ke arah berhala, sebab berhala duduk ada keliling Kaabah masa tu, dia duduk dalam perut dia, dia meronta-ronta, dia tendang perut mak dia supaya mak dia tak menghadap muka ke arah berhala. Makna daripada dalam perut lagi dia tak redha tentang penyembahan terhadap berhala, maka sebab itu disebut Ali karramallahu wajhah. Ali yang Allah Ta'ala muliakan wajahnya, dari dalam perut lagi tak merelakan ibu dia menghadap muka ke arah berhala-berhala ataupun tokong, sehingga dia mendapat gelaran Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Syazlan tulis dia elok. Ni anak-anak Syazlan kita balik cuti, dia mengaji kat saya sampai alhamdulillah akhirnya dia boleh pergi Mesir. Balik cuti lepas raya haji ni balik pergi Mesir, balik tahun akhir insya-Allah. Jadi kita doa kat dia supaya Allah Ta'ala beri kejayaan cemerlang, balik boleh jadi pembimbing kepada masyarakat kita. Sebab dia orang anak qaryah Masjid Sembilan, balik dia kena bantu Masjid Sembilan. Jadi kita harus rasa berbangga kerana salah seorang anak qaryah kita mengaji di Universiti Al-Azhar. Dalam ribu-ribu anak qaryah Masjid Sembilan ni berapa orang mengaji Azhar? Tuan Haji Halim? Seorang? 20 orang? Anak qaryah kita? Masya Allah. Itu satu asa perlu bangga. 10 orang anak qaryah Masjid Sembilan mengaji Azhar. Masya Allah. Bukan senang. Okey. Laula khamsu khisalin la saran nasu kulluhum salihin. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, jika sekiranya tidak ada 5 perkara ini, kalau tak ada 5 perkara ni, lasaran nasu, niscaya semua manusia akan jadi orang-orang yang soleh. Kalau tak ada 5 perkara, la khamsu khisalin lasaran nasu kulluhum salihin. Jika sekiranya tidak ada 5 perkara ini, niscaya semua orang akan jadi orang-orang yang soleh. Yang pertama, nombor 1, ringkas-ringkas, al-qana'atu bil jahli.
Al-qana'ah, al-qana'atu bil jahli, merasa puas dengan kebodohan, merasa puas dengan kejahilan. Ada orang tiap-tiap malam ada kuliah di masjid, semalam pun dia tak main mengaji. Makna dia rasa puas dah, dia rasa cukup dah, tak mengaji pun tak apa. Makna dia rela duduk di dalam kejahilan. Dia rela duduk dalam kejahilan. Kok kata tak berapa nak seronok mengaji di masjid mana? Masjid Sembilang. Sebab ustaz keras-keras sangat. Ustaz Sobri yang lembut. Pi mengaji masjid Mentang Jangguih. Tak mau mengaji Mentang Jangguih, nak keras lagi. Pi masjid Batu, masjid Batu. Keras tak? Keras. Masjid Papan lembut sikit, pasal dia Papan. Berasa tak mau mengaji di sini, pi mengaji kat Ustaz Muttalib pagi Sabtu. Tak mau mengaji kat Ustaz Muttalib, pi mengaji kat Ustaz Bakar pagi Ahad, pagi Jumaat. Dah, mereka rela duduk di dalam kejahilan. Al-qana'atu bil jahli, merasa puas, merasa cukup, rela duduk di dalam kejahilan dan kebodohan, menyebabkan orang itu tidak menjadi orang yang soleh. Nampak? Kalaulah tak ada 5 perkara ni, orang tak rela duduk dalam kejahilan, orang pergi cari majlis ilmu nak mengaji, insya-Allah dia jadi orang soleh. Kalau dia tak mau mengaji, orang mengaji dia kata tak betul, dia duduk di luar sana, dia duduk buat kuliah pula di luar sana, hak yang nak majak di dalamnya dia tak mau dengar, dia kata tak betul. Itu di antara ciri-ciri orang yang tak mau jadi orang soleh. Tok guru main duduklah dalam masjid, pergi buat kuliah di luar apa lagi, masya-Allah. Jadi yang pertama apa dia? Al-qana'atu bil jahli, merasa puas, cukup, rasa rela berada di dalam kejahilan. Kalau tak ada perangai ni, semua orang pakat cinta ilmu, orang tak rela duduk di dalam kejahilan, pi cari tok guru, menuntut ilmu, buka kitab, tak faham tanya, maka insya-Allah orang itu akan jadi orang yang soleh. Yang kedua, ini 5 perkara ni. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Wal hirsu 'ala dunya, dan tamak terhadap dunia. Kalau tak ada perangai, tak ada sifat tamak terhadap dunia, insya-Allah orang semua akan jadi orang yang soleh. Bila dia tamak dunia, dia tak kira kawan dia bunuh. Bila dia tamak dunia, dia tak kira bapa dia pun dia bunuh. Sebab apa? Sebab dia nak dunia cepat. Kalau kerana dia cinta dunia, dia tak kira abang dia pun dia buat bagi jadi macam-macam, sebab dia nak harta yang ditinggal oleh bapa dia. Oleh kerana dia cinta dunia, harta anak yatim pun dia pulun ke dia. Maka al-hirsu 'ala dunya, kalaulah manusia ini tak jadi orang yang cinta gila terhadap dunia, maka insya-Allah semua orang akan jadi orang-orang yang soleh. Akan tetapi sebaliknya, ramai daripada kalangan manusia jadi orang yang cinta dunia, pagi petang siang malam, dunia, untuk mengembungkan, untuk membesarkan perutnya saja, tak kira yang halal, tak kira yang haram. Maka seorang pujangga Islam berkata, sesiapa orang-orang yang mencari dunia untuk membesarkan, untuk mengembungkan, untuk mengenyangkan perutnya saja, maka nilai hidup dia sama saja dengan apa yang keluar daripada perutnya. Dia faham tak? Atau jahilin kata-kata tu, orang yang dia buat kerja, dia kena nak cari dunia, dia nak kira kembung perut dia, dia kena nak perbesar perut dia, duduk kira perut, duduk kira projek, tak kira halal, tak kira haram, maka nilai hidup orang itu sama seperti apa yang keluar daripada perut dia. Apa yang selalu keluar daripada perut? Najis ataupun tai, nilai hidup dia macam tai sahaja. Siapa kata? Pujangga Islam kata. Sebab tu nak cari dunia tak jadi kesalahan. Nak jadi kaya, Nabi pun berdoa bagi kaya.
tetapi kita kena ingat, jangan jadi orang yang terlalu cinta dunia. Dunia hadir di tangan, bukan dunia melekat di dalam hati. Jadi wal hirsu 'ala dunya, tamak terhadap dunia. Kalaulah manusia ni tak tamak terhadap dunia, insya-Allah mereka semua akan jadi orang-orang yang soleh. Nampak? Jadi yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang keempat. Yang ketiga, wasyuhhu bil fadli. Syuh, waw, alif, lam, shin, ha. Wasyuhhu bil fadli, dan bersifat bakhil dan bersifat kedekut untuk memberikan kelebihan-kelebihan harta yang ada. Oleh kerana ramai manusia kedekut, menyebabkan ramai orang yang tak jadi orang soleh. Saya tengok iklan di luar sana ada tabung. Tabung apa? Kipas gergasi. Nak buat Tuan Haji? Berapa harga dia? 60,000. Tapi saya nak pesan. Saya duk pergi pengalaman, duk mengajak satu Malaysia. Banyak masjid-masjid yang dah pasang dah kipas gergasi. Jangan pasang kipas gergasi made in China. Pastikan kontraktor yang nak pasang tu, dia pasti dia kena amanah. Jangan ambil made in China. Bukan pasal saya semangat perkauman nak musuh Cina dah. Pasal mereka pijak muka yang amat berhormat Perdana Menteri, pasal mereka pijak muka Datuk Seri Tuan Guru Jadi, saya nak musuh Cina ada. Sampai tak boleh berbangan Cina, tapi di Masjid Matang Gedung mereka pasang. Pasang, murah, 45,000 ya. Tapi made in China. Kita nak sembahyang pun tak berasa nak khusyuk. Grong-grang, grong-grang, grong-grang. Bunyi macam dengan apa? Kipas angin helikopter nak berhenti. Sebelum pasang, pastikan ambil yang berkualiti. Mahal tak apa. Lambat sikit pun tak apa. 60,000. Berapa ribu? 60,000. Seorang 1,000, 60 orang, selesai masalah. Berapa? Seorang 1,000. Berapa orang? Berapa puluh orang tak? 60 orang. Takkan beribu-ribu anak qaryah Masjid Sembilan tak mampu bagi seorang 1,000, 60 orang. Hak malam ni pun ada dah. Datuk kita ada ujung nu. Dia seorang 2,000. Abang kita pakai spek, pakai usaha lama 3,000. Haji Halim 1,000. Makcik-makcik belakang tu sikit punya banyakkan duit, bagi seorang 1,000, bulan depan boleh pasang. Saya teori saya macam tu saja. Nak buat kerja kebajikan ni tak usah duk fikir bagi payah, fikir bagi senang. Kalau fikir bagi payah, kipas angin tu rosak pun kita tak boleh tukar. Kalau kita fikir bagi payah, fikir bagi senang, kipas angin kapal terbang pun boleh pasang. Kalau fikir bagi payah, nak buat lawayam pun payah. Fikir bagi senang, nak buat projek berpuluh juta pun boleh. Jadi Nabi sebut apa? Yassiru wala tu'assiru. Permudahkan, jangan memayahkan. Permudahkan, jangan merumitkan. Jadi kita buat kerja, fikir bagi mudah, jangan duk fikir bagi payah. Dan saya tadi sebut apa? Wasyuhhu bil fadli. Perkara ketiga, kalau ada pada diri seseorang menyebabkan orang tu tak boleh jadi orang yang soleh, apa dia? Bakhil, kedekut untuk mengeluarkan, memberikan kelebihan harta yang Allah Ta'ala beri kepadanya. Dia genggam tak cirih, Masya Allah. Dia genggam
Tak ciri, berkira sangat. Masya Allah. Orang nak buat projek, nak bagi masjid jadi cantik, dia cakap banyak. Yang dia beli rokok, masuk masjid, cium saya pun bau rokok, tu tak apa. Banyak juga orang bila dia main, saya main masjid, dia pakai salam dengan saya, lepas tu dia peluk bau rokok. Saya kata fikir, dia ni nak semayang macam mana, mulut busuk. Cakap pandai. Cakap, orang lain kalah semua. Dia seorang yang betul. Kempen pula kat belakang. Masya Allah. Bukan orang sini, orang tempat lain. Tapi saya nak beritahu, orang sini pun lebih kurang tu juga. Ada juga 2-3 orang. Masya Allah. Macam mana dia semayang dalam keadaan mulut dia bau busuk, sedangkan Nabi kata, makan bawang, makan kucai pun tak boleh main semayang. Bawang apa Ustaz? Bawang mentah. Bawang yang tomeh, yang goreng buat tu tak ada masalah sebab dia tak bau. Makan bawang mentah, sebab orang Arab ni dia rajin makan bawang mentah. Dia makan roti Aish baladi tu. Yang anak-anak Syazalan kita dia tahu. Dia duduk di Mesir. Tempat dia duduk pula, tempat masyarakat orang Arab. Dia tak duduk dengan orang Melayu, dia duduk dengan orang Arab. Itu kelebihan dia. Sewa rumah tengah orang masyarakat Arab. Tak sewa rumah dekat orang-orang Melayu. Tu Arab pagi-pagi sarapan pagi makan roti Aish baladi dia panggil. Hak junjung atas kepala, makan pakai lempang atas meja. Dia makan apa? Daun bawang. Bawang putih. Bawang besar. Dia koyak, proprak dia tokok. Masya Allah. Bau cukup tak tahan. Nabi kata, jangan kamu menghampiri masjidku dalam keadaan kamu makan bawang ataupun makan kucai. Kucai apa? Kucai mentah. Kucai potong-potong-potong, bubuh dalam tepung, gue dengan udang, buat cucuk udang. Hak tu tak apa. Sebab dia sudah menghilang bau. Tapi hak tu bau takat makruh. Hak ni rokok haram. Masya Allah. Nak kata orang tua bila kata terasa. Jadi macam mana ustaz muda nak bagi orang tua tak rasa? Jadi nak layan Allah kan, nak layan dia, maka pendakwah mesti kena pilih layan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan main mengaji ni memang nak kena bagi rasa takut, rasa malu, rasa gerun, rasa bimbang, rasa berdosa, rasa tak patut. Tak patut sangat aku nak main naik atas masjid, nak semayang ni, nak berdepan dengan Allah Ta'ala, mulut aku bau busuk, bukan busuk bawang, bukan busuk kucai, busuk rokok. Masya Allah. Bila dia sedang, dia terasa, dia berasa, ya ustaz ni, dia kenen aku, alhamdulillah, sebab mau rasa. Hak masalah tak mau rasa. Berapa dah? 3. 5 minit lagi saya berhenti insya-Allah. Tuan-tuan jangan takut. Malam ni saya tak tembak apa-apa. Yang keempat, warriya'u fil amal. Warriya'u fil amal. Riya' di dalam beramal. Kalaulah kita beramal, kalaulah orang ramai beramal tanpa ada perasaan riya', insya-Allah semua manusia akan jadi orang-orang yang soleh. Jadi saya pesan kat diri saya, semua yang pakat main mengaji malam ni, kecil, besar, tua, muda, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, marilah kita berdoa supaya Allah Ta'ala hindarkan perasaan riya dalam hati kita ketika kita sedang melakukan apa-apa amalan yang Allah perintahkan kepada kita. Yang terakhir, yang kelima, wal-i'jabu bir-ra'yi. Wal-i'jabu bir-ra'yi, membangga diri, yakni merasa hebat dengan pikiran akal pendapat dia seorang sampai tak mau menerima pendapat orang lain. Kalaulah perangai macam tu tak ada,
kelima-lima perangai macam ni tak ada, saya Nabi kata semua orang akan menjadi orang-orang yang soleh. Semua umat Nabi Muhammad akan jadi orang-orang soleh. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Yang ketiga, wasyuhu bil fadli. Yang keempat, warya'u fil amal. Yang kelima, wal i'jabu bil ra'yi, merasa bangga, merasa hebat, aku yang hebat, pendapat aku saja yang betul, orang lain semua tak betul, menyebabkan dia jadi orang yang sombong. Bukan takat sombong dengan sama-sama manusia, dengan Allah pun dia sombong, maka dia tak jadi orang yang soleh, sebaliknya jadi orang yang fasik. Na'udzubillahi min zalik. Berapa perkara? 5 perkara. Jadi tadi dalam perjalanan nak mai ke masjid, ada orang tanya saya, Ustaz, telefon, macam mana Ustaz ni dalam internet, dalam Facebook, dalam apa macam-macam, dia kata orang duk keluar kenyataan bahawa orang yang nak buat korban tak boleh kat kuku, tak boleh cukur misai, tak boleh gunting rambut dan seumpamanya. Saya tak boleh faham lah Ustaz weh. Dia kata, cuba Ustaz boleh buat penjelasan. Ada ni kan dalam Facebook, WhatsApp dan sebagainya, timbul persoalan orang yang nak buat korban. Contohnya bapak-bapak telah wakil kepada Tuan Haji Halim untuk buat korban di masjid kita. Masjid kita tuan ni apa ekor? Bagi-bagi. Berapa ratus sini? Murah berapa? Murah sangat-sangat. 550. Saya malam kemarin pergi 2-3 malam lepas pergi kuliah di Shah Alam. Setumpuk 650. Setumpuk 650. Kira kalau masjid kita 550 tu kira cukup murah. Cukup murah. Dalam keadaan harga lembu lah ni meningkat, dalam keadaan nilai ringgit Malaysia jatuh, kalau masih 550 ringgit tu memang tolong kerana Allah betul-betul. Nak olik main lembu, sementara nak raya nak jaga lembu, kan senang. Tengah-tengah mereka turun lembu terlajak, jatuh kaki deras sangat, patah kaki, tak boleh korban lah, nak kena ganti, insya-Allah. Jadi masalah dia boleh ke tak boleh Ustaz, ataupun apa hukum dia orang yang nak buat korban raya ni, dia kerat kuku. Mulai 1 Zulhijjah hari ni sampai hari korban. Jadi orang yang nak buat korban disunatkan. Orang nak buat apa? Nak buat korban disunatkan mulai daripada 1 Zulhijjah hari ini, disunatkan tidak mengerat kuku dia, tidak repair misai dia, tidak potong rambut dia. Hukum dia apa? Sunat. Jadi masa tu kalau dia tahu mulai pada 1 hari bulan Zulhijjah, sunat dia untuk tidak potong kuku, sunat dia untuk tidak gunting rambut ataupun cukur kepala, sunat dia untuk dia tak repair misai. Maka kemarin 30 hari bulan Zulqa'dah dia potong siap-siap. Hukum dia apa tadi? Sunat tidak potong kuku, sunat tidak repair misai, sunat tidak cukur rambut, sunat tidak gunting rambut. Maka kalau dia buat, bila dia tak buat, hukum dia sunat. Bila dia pergi gunting rambut, dia kerat kuku, hukum dia makruh. Tak sampai kepada peringkat haram. Tapi afdalnya orang yang nak buat korban mulai hari ini disunatkan tidak potong kuku, tidak repair misai, tidak potong rambut, tidak cukur kepala. Hukum dia apa? Sunat. Kalau dia buat benda tu juga dalam keadaan 10 hari ini, maka hukum dia makruh. Sah kata sah korban dia? Sah. Korban dia tetap sah. Jadi sempena kita nak menyambut Aidil Adha, lagi 9 hari lagi insya-Allah, pihak pengurusan Ma'had Dakwah Al-Islamiyah di Padang Menora telah mengeluarkan satu majalah terbaru, baru siap kemarin. 20,000 naskah saya cetak. 12 muka surat full color,
Dalam ni cerita tentang Imam Hikmah, Imam Syafi'i. Dalam ni ada kupasan tafsir ayat Allah oleh seorang ulama terkenal. Dalam ni cerita tentang ibadah Aidil Adha, korban dan sebagainya, dan macam-macam kata-kata hikmah yang cukup cantik untuk kita amalkan ada dalam buletin ataupun majalah 12 muka surat. Tajuk dia Al-Munir. Sempena Aidil Adha. Makcik-makcik boleh ambil di luar sana. Nak ambil 1 pun tak apa, nak ambil 3 pun tak apa, nak ambil 10 pun tak apa. RM1 ustaz, tak kena duit. Tak kena duit, tak kena duit. Ambil cuma. Cumanya dalam waktu yang sama, makcik-makcik nak sedekah, nak bagi derma untuk sekolah kita, silakan. Kita telah order tiang piling untuk memulakan projek kita yang dalam ni ada gamak projek surau yang menelan belanja RM4 juta ringgit. Dah order melalui Empire Prospect, kita dah bayar semua RM70,000 cash untuk kita beli tiang piling. Lepas raya haji ini sahaja, insya-Allah projek akan bermula. Peringkat pertama akan menelan belanja RM4 juta. Kalau saya fikir 4 juta nak cari tak mana, pakai tak payah buat. Saya buat ni untuk kita pakat-pakat berkongsi, cari bekalan untuk kita nak untuk kita nak mati. Orang ni RM10, orang ni RM5, orang ni RM20, orang ni RM10,000, orang ni RM20,000. Dalam pengalaman saya buat projek, ada orang bagi sampai RM100,000 pun ada. 5 minit lagi saya ambil masa. Pada 1 tahun tu nak buat projek bangunan perempuan 2 juta. Saya buat brosur macam ni, bulletin. Tiba-tiba seorang datuk jemput saya untuk menyampaikan ceramah untuk 16 kaki tangan. Dia, pekerja dia, yang dia bawa pergi bawa umrah, dia sponsor. Duduk di Hotel At-Tauhid, sebelah Hotel Hilton, Kaabah View. Duduk di atas, nampak Kaabah. Saya pun pergi ceramah. Saya ceramah, dia kata, "Ustaz, jangan ceramah lebih pada tengah jam." Tajuk mati. Masya Allah. Dia pun dengar ceramah saya dalam keadaan pakai seluar pendek. Datuk tu pakai seluar pendek. Sebab yang pergi jemput saya, Ustaz tu duduk Mekah. Dia kata ada seorang datuk ustaz nak dengar ceramah. Dari mana pun dia dengar ustaz sobri ceramah. Saya pun pergi. Datuk mana ni? Saya pun duduk tunggu. Saya dah masuk tempat nak ceramah. Tiba-tiba datuk tu keluar. Saya terkejut. Dia sewa Hotel At-Tauhid 7 bintang. Masya Allah. Kaabah View. Nampak sebiji orang tawaf tu daripada bilik dia. Masya Allah. Dia keluar main nak dengar ceramah saya pakai seluar pendek, kaki panjang. Baju singlet cap pagoda. 16 orang dia dengar ceramah. Saya cerita bab mati. Apa pun tak cerita bab mati. Lepas tu saya cerita, ni buku saya tengah dah buat projek. Akan belanja 2 juta. Dia pun tengok. Dia panggil seorang perempuan, mungkin pegawai keuangan dia kot. Dia tulis, cek, dia sign. Dia bubuh dan sampul. Saya pun terima. Dia kata, ini sumbangan saya sedekah untuk buat projek di sana, nak ambil berkat duduk di Mekah. Saya pun ambil. Balik di hotel saya duduk fikir, datuk ni nak bagi banyak mana ni dengan pakai seluar pendek, kaki panjang. Kadang-kadang persepsi kita salah. Paling tinggi 5,000. Saya pun balik buka, sampul di hotel saya. Tengok 100,000. 100,000. Duk fikir, 100,000 ni ada duit ke tak ada duit ni? Sebab pengalaman saya, orang bagi sumbangan untuk sekolah nak buat projek. Saya pergi tengok-tengok, bank tendang, tak ada duit. Ni 100,000 ni ada duit ke tak ada duit? Balik main Malaysia, bank in. Lepas 3 hari bekerja, saya pun pergi bank Islam, update. Tengok-tengok, 100,000. Masya Allah. Ada. Jadi hamba-hamba Allah yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia, moga-moga Allah Ta'ala mencucuri rahmat ke atas rohnya. Dia balik dengan cerita-cerita dia mati dah. Projek dia, projek bilion-bilion. Buat apa? Korek laut. Bukan korek laut di Malaysia saja, korek laut di Kuwait, korek laut di Qatar. Nak buat projek-projek tepi laut sebab dia bekas anggota tentera, kapten tentera laut, maka dia dapat projek-projek macam tu. Allah Ta'ala bagi kat dia kekayaan dan dia impak fi sabilillah.
Jadi ibu-ibu, bapa-bapa nak balik lagi, ambil majalah ni, anak menantu nak balik raya, bagi seorang satu, bagi dia pakat baca. Pakcik-pakcik ada duit banyak malam ni, boh dalam tabung tu, banyak-banyak. Kalau tak ada duit, boh sikit. Sikit pun tak ada, banyak pun tak ada, jangan cakap banyak sudah. Tolong doa supaya projek saya berjalan. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah akan segala dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa datuk nenek moyang kami, dosa-dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang mati baru dan juga yang mati lama. Kau lembutkanlah hati-hati kami yang keras ini. Kau jinakkanlah nafsu-nafsu kami yang liar ini. Engkau anugerahkanlah untuk kami, ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadikanlah kami sebagai sebaik-baik umat Islam yang sentiasa membantu, menolong pihak jawatan kuasa masjid kami untuk mengimarahkan, memajukan masjid kami di tengah-tengah qaryah kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.